Rumah terbuka Aidilfitri sekitar Kuching selain pengorbanan pasukan penguatkuasa antara pengisian bumi Kenyalang. Buma Wayne teruskan laporan yang telah disediakan. Baik, terima kasih Otto. Rumah terbuka Aidilfitri terus menjadi landasan untuk menyemai perpaduan dalam kalangan masyarakat. Di Kuching, Ahli Dewan Undangan Negeri 1 Datuk Ibrahim Baki turut mengadakan rumah terbuka di bangunan ikonik Hikmah Exchange. Pelbagai lapisan masyarakat hadir memeriahkan majlis tersebut termasuk rombongan dari Persatuan Kebangsaan Orang Ulu Sarawak yang diketuai oleh Presidennya Dato' Abu Bakar Abdullah. Sudah tentunya apabila di tengah perkampungan di bandar, rakyat pun senang datanglah, berjalan kaki yang pun dah sampai situ. Dan lebih baik lagi bilanya di bandar, parking space-nya besar, dan banyak senang sedap untuk meletak kereta dan juga sahabat-sahabat senang cari adresnya. Kerana bandar Hikmah Exchange ini adalah macam satu ikonik building di Bandar Kuching. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi antara yang hadir. Baik, sementara itu mengenai pembinaan jambatan ikonik Satuk di Sungai Bintangor, Datuk Ibrahim memberitahu projek tersebut dijangka siap penghujung tahun 2025. Ketika ini ia telah mencapai lebih 50% siap. Jelas Dato' Ibrahim, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan pihak terbabit minggu lepas tentang status kemajuan semasa projek berkenaan yang terkesan oleh COVID-19. Beliau optimis awal tahun depan sebahagian daripada laluan di jambatan itu sudah boleh digunakan oleh kenderaan. Hujung tahun hadapan. InsyaAllah. Kalau at least sebelum raya, jalan raya dibuka. Mungkin ada perbaikan untuk mengemaskinikan jambatan, ya jadual ya lah. Itu kita kerana COVID dulu, 2 tahun tak boleh construction lah. Kuasan Dewan Undangan Negeri 1 kini sedang dalam proses pembaikan jalan dan kemudahan lain dengan kuasan di Padang Pasir akan dibangunkan sebagai stesen utama sistem aliran transit automasi ART. Saudara, bertugas dalam pasukan keselamatan satu ikrar yang harus dilaksana dengan penuh tanggungjawab. Sekalipun takbir raya bergema menggamit kerinduan untuk berhari raya bersama keluarga, ia harus diketepikan demi amanah nusa dan bangsa. Itulah pengorbanan pegawai dan anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM seluruh negara. Dalam memperkasakan kesiapsiagaan pengoperasian di perairan negara, tiada istilah santai bagi anggota APMM Zon Maritim Bintulu yang dipimpin pengarahnya Kapten Maritim Muhammad Izwadi Muhammad Hassan. Sebenarnya dia adalah tugas. Memang tugas kita pun untuk melaksanakan operasi semasa tak kira musim. Musim perayaan ke ataupun musim cuti. Kali ini kita bawa sekali wartawan untuk involve bagi mereka melihat dan juga wawarkan kepada ialah pihak publik di luar sana tu bahawa macam mana keadaan apabila kita menyambut raya di laut dalam keadaan beroperasi. Ops Pagar Laut yang dilancarkan 18 Mac lepas salah satu operasi yang dijalankan untuk mengawal dan melindungi negara daripada pelbagai ancaman jenayah sepanjang Ramadan dan Syawal ini. Modus operandi Pagar Laut ni lebih kepada smuggle dan juga apa sahaja jenayah yang melibatkan kontraban dan juga kes-kes yang melibatkan aktiviti perikanan dan sebagainya lah. Mempunyai pegawai serta anggota sepasukan yang sentiasa mendahulukan amanah serta tanggungjawab semestinya amat disyukuri. Saya bersyukur kerana dapat bekerja bersama individu yang penuh kesetiaan dan berdedikasi. Biarpun berjauhan dari keluarga masing-masing, namun semangat, kasih dan sayang serta kebersamaan yang kita miliki di sini adalah sesuatu yang tidak terganti. Bertugas 24 jam, 7 hari seminggu, bermakna saban hari akan sentiasa ada pasukan ini memantau setiap ceruk perairan negara. Itulah ikrar mereka pada bangsa dan tanah air.
3 projek tebingan sungai yang dilaksana di Bekenu Miri dijangka akan meningkatkan pembangunan sosioekonomi kawasan tersebut. Projek berkenaan adalah tebingan Bekenu dan tebingan Sepupuk yang telah siap dibina, manakala tebingan Batu Niah telah diluluskan untuk pembinaan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus berkata tebingan Batu Niah yang diluluskan Premier Sarawak melibatkan kos sebanyak RM12 juta. Regata yang setiap 2 tahun sekali diadakan. Ya, diadakan di Sungai Semisi dan kemudian 2 tahun seterusnya di Niah. Dan tarikan ini sebenarnya terutama bagi pemancing-pemancing juga. Ya, kerana sungai kita ini ternama dengan udang. Beliau yakin projek tersebut mampu merancakkan lagi aktiviti ekonomi penduduk setempat khasnya dalam sektor pelancongan dan aktiviti perniagaan kecil. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di Kampung Pejuang Kelulit, Bekenu dekat Miri. Polis Miri pada Selasa lalu menahan seorang lelaki tempatan disyaki terlibat aktiviti pengedaran dadah. Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexander Naga Cabut dalam kenyataan media berkata, tangkapan dibuat semasa pasukan polis menjalankan op bersepadu cegah jenayah ambang hari raya di Desa Pujut Utama di Miri. Hasil pemeriksaan, polis menemui dan merampas dadah disyaki jenis syabu seberat 56.59 gram dan 100 biji pil Ermin 5. Nilai rampasan dadah dianggarkan berjumlah RM8,190. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup dan dikenakan sebatan tidak kurang 12 kali. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk lebih banyak berita selanjutnya. Otto, silakan. Terima kasih, Buma.